وصحبه أجمعين. اللهم أرني نفسي في عيني صغيرة وفي أعين الناس كبيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Rakan-rakan tuan rumah, rakan-rakan Dharma yang dirahmati Allah sekalian. Di malam ini kita berkumpul semula untuk meneruskan satu lagi majlis ilmu yang saya pilih tajuk malam ini berkaitan dengan isu black metal, ancaman kepada generasi muda. Jadi isu ini adalah berkaitan dengan kategori akidah yang mana ia merupakan salah satu daripada sendi utama dalam agama kita selain daripada fiqh ataupun Islam dan juga akhlak. Akidah merupakan tunjang utama yang penting dalam kehidupan masyarakat Islam, khususnya generasi muda. Sebab itulah Nabi Yaqub alaihi salam bertanya kepada, sebelum meninggal, wafatnya Nabi Yaqub alaihi salam, baginda mengumpulkan anak-anak beliau lalu bertanyakan, "Madza ta'buduna min ba'di?" Apakah yang kamu akan sembah selepas kematian? Menunjukkan pentingnya soal akidah ini kepada khususnya kepada anak-anak muda, generasi muda dan masyarakat Islam khususnya, kerana ia merupakan soal kepercayaan, soal yang mengikat kepercayaan, keyakinan kita kepada yang mencipta seluruh alam ini. Jadi isu ini juga penting kerana kalau kita lihat pada zaman Nabi SAW, kita lihat para sahabat, terutamanya generasi muda, merupakan orang yang golongan yang kuat mendukung perjuangan Nabi SAW. Sebab itulah Nabi bersabda, "Bu'ithu bil hanifiyyati samhah." Aku dibangkitkan dalam keadaan agama Islam yang begitu toleransi, dan aku dibantu oleh wahalafani syabab wa khalafani syuyukh. Aku ini dibantu oleh anak-anak muda, generasi muda, dan aku ditentang oleh sebahagian besar golongan veteran ataupun golongan dewasa, berbanding dengan anak-anak muda yang begitu semangat dan cekal untuk membantu perjuangan Nabi SAW. Kita lihat saja generasi muda pada zaman Nabi SAW, mereka ni lebih terpengaruh kepada benda yang baik, kepada benda yang membawa mereka kepada mengingati Allah. Berbanding pada zaman sekarang ni, kebanyakannya generasi muda kita ni lebih banyak cenderung kepada keburukan ataupun kepada kesesatan daripada kepada kebaikan. Kita lihat pada zaman sahabat dahulu, Iyas bin Mu'az Al-Ansari, seorang sahabat daripada Madinah, yang berketurunan sudah tentu Ansar, Aus, dan daripada Aus dan Khazraj. Ketika itu mengikuti rombongan sahabat beliau ke Mekah ketika itu. Pada zaman tersebut Nabi SAW masih lagi berada di Mekah, dan ketika itu Nabi SAW giat menyebarkan dakwah di kalangan penduduk Quraisy ataupun penduduk Mekah ketika itu. Dan ketika itu datang Iyas bin Mu'az dengan gerombolan sahabatnya dengan tujuan untuk meminta pertolongan daripada Quraisy, sebab pada ketika itu Aus dan Khazraj bergaduh sesama sendiri, jadi mereka meminta bantuan dari luar, yang khususnya pada ketika itu Quraisy merupakan antara golongan yang kuat ketika itu. Jadi bila sampai sahaja ke Makkah, Iyas bin Mu'az bersama para sahabatnya didekati oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menawarkan kepada Iyas bin Mu'az dan gerombolan sahabatnya, "Mahukah aku tunjukkan kamu satu benda yang lebih baik daripada tujuan kamu datang ke sini?" Jadi Nabi SAW menerangkan apa itu Islam dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan akhirnya Iyas bin Mu'az bangun, dia kata, "Wahai kaumku, inilah lebih baik dan lebih berharga daripada apa yang tujuan sebenar kita datang ke sini." Jadi ketua kepada gerombolan itu, Anas bin ketua gerombolan itu lantas bangun sambil mengambil pasir dan meletakkan pasir ke muka Iyas bin Mu'az. Dia kata, "Menjauhilah kamu daripada aku, kerana bukan inilah tujuan kedatangan kita." Menunjukkan Iyas bin Mu'az ketika itu, seorang anak muda, generasi muda, dia lebih terpengaruh daripada benda kebaikan daripada benda yang menyesatkan pada ketika itu. Jadi kita juga melihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, antara para sahabat daripada generasi muda yang pertama
secara zahirnya membacakan Al-Quran di depan Kaabah, menunjukkan zaman dahulu, generasi muda zaman dahulu, generasi zaman sekarang berbeza dari segi penampilan, dari segi akhlak dan sebagainya. Walaupun kita tidak nafikan ada sebahagiannya yang baik, yang menonjolkan ciri-ciri akhlak yang baik. Jadi isu yang kita nak bawa malam ni adalah isu berkaitan isu black metal, isu yang saya yakin sebagai seorang pendidik, mungkin pensyarah seperti rakan-rakan sekalian ataupun paling kurang suami ataupun isteri kepada pensyarah, peranan pensyarah ni saya yakin sebagai seorang pendidik kena tahu isu-isu berkaitan dengan isu black metal ini, kerana sebahagiannya yang terlibat adalah generasi yang berada di IPT. Kita tengok tangkapan baru-baru ni pun pada malam 31 Disember, malam hari ulang tahun baru, kebanyakannya yang ditangkap sebahagiannya adalah pelajar-pelajar IPT. Jadi tanggungjawab kita sebagai seorang pendidik untuk kita mengetahui isu-isu ni agar kita boleh elakkan isu ni ataupun kes ini berlaku di kalangan anak-anak didik kita, ataupun kemungkinan masyarakat yang kita duduk di dalam kawasan komuniti sekitar ni. Jadi isu black metal ini sebenarnya dia telah nama berasal, biasalah dia asalnya pada tahun 1968-69 daripada kumpulan Black Sabbath. Sabbath ni pun nama kita tahu kan, kalau yang buat kajian tentang Judaism, Sabbath ni merupakan Friday evening ataupun Sabbath Eve. Biasanya orang Yahudi ni akan berkumpul setiap hari Jumaat, dibuat makan-makan sikit, kemudian biasanya the blessing, kedua ibu bapa dia akan blessing anak-anaknya, dan sebahagiannya akan menyalakan sumbu sebanyak 7 sebagai simbol kepada kejadian alam ini selama 7 hari. Jadi Sabbath ni sendiri pun kita boleh tahu nama daripada nama Yahudi. Jadi kumpulan yang ditubuhkan di Birmingham, tempat Abang Zul ambil kereta masjid, Birmingham ni adalah tempat yang melahirkan kumpulan Black Sabbath ni, daripada sebenarnya datang daripada United Kingdom. Jadi kemungkinan kita tanya balik diri kita, adakah kerana generasi muda kita ni lemah imannya ataupun masalah pendidikannya, ataupun kerana mereka ni terlalu berpengaruh sehingga boleh mempengaruhi sebahagian besar daripada generasi muda. Kalau kita ambil pengajian tentang youth culture ataupun tentang budaya anak-anak muda, kita tengok budaya dia lebih kurang sama aja. Apa yang ada di Jepun dan yang sama juga yang ada di Amerika. Apa yang ada di Amerika sama juga yang berada di Guatemala. Apa yang berada di Guatemala sama juga apa yang berlaku di Malaysia. Maksudnya budaya anak-anak muda ni, kalau generasi muda ni, kalau ada apa saja yang datang daripada barat, maka mereka anggap inilah gaya hidup moden. Inilah yang cara hidup yang paling baik. Kerana kita kena fikirlah sebab apa mereka boleh terpengaruh. Sebabnya kerana mereka ini lemah iman, ataupun kumpulan ataupun anasir-anasir jahat ni terlalu kuat. Sebab itu ada pepatah Inggeris menyatakan bahawa it is not germ is so strong. Bukanlah kerana kuman tu terlalu kuat, tetapi kerana kamu ni terlalu lemah. Kemungkinan asas pendidikan yang diterapkan kepada generasi muda ni agak mungkin lemah, ataupun sistem pendidikan kita bermasalah, ataupun sistem keluarga kita tidak mendidik akidah, menanam kepercayaan kepada kebenaran Islam dan menolak segala anasir-anasir ini. Jadi mungkin kita boleh muhasabah, mungkin boleh kita bincang selepas ini apa sebabnya. Sebab kalau kita nak tangani masalah, sudah tentu yang paling pentingnya adalah root cause daripada simptom. Kalau kita deal dengan simptom, masalah tak akan selesai. Tapi kalau kita deal dengan root cause ataupun punca masalah sebenar, kita yakini ia boleh menyelesaikan banyak masalah. Jadi Black Sabbath ni ditubuhkan pada 1969, sebuah kumpulan yang kalau menyanyi tu dia akan screaming, dia akan shriek, menyanyi kan, oh kan, saya tak pandai lah, mungkin saja yang pandai kan, jamming kan, zaman-zaman muda tu kan, dia menjerit lah, dia punya kalau bagi yang tak tahu, mungkin kerana biasa dengar lagu inti kan ataupun lagu yang baik-baik aja, lagu black metal ni dia lebih
lagu dia bertemakan kematian, bertemakan kegelapan,